Wacana Akademia ini inisiatif kolaborasi bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum dan salam muhibah. Ini adalah Wacana Akademia episod ketiga. Dalam dua episod yang awal, kita telah melihat tentang bagaimana pengajian tinggi ini dalam usaha untuk mengisi kemajuan ataupun kedudukan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Manakala episod yang menyusul pula, kita melihat berkaitan dengan urus tadbir. Dan untuk episod yang kali ini, kita akan memberikan fokus kepada transformasi kepimpinan dan pembangunan bakat IPT. Wacana Akademia dibawakan kepada anda oleh ACAP dan UPM untuk tujuan bercakap tentang transformasi kepimpinan. Ini 3 panel yang telah pun kami bawakan. Setiap satu episod itu membawa pasukan panel yang mendebarkan, dan kali ini nampaknya tidak kurang juga gandingannya. Sebenarnya menimbulkan gementar kepada pengacaranya sendiri. Di sebelah kanan saya adalah Tan Sri Dato' Engineer Dr. Ahmad Zaidi bin Laidin, pengurusi Lembaga Pengarah UTM dan juga ahli Lembaga Penasihat ACAP. Assalamualaikum Tan Sri. Saya tak pernah menemu bual Tan Sri, ternanti-nanti peluang. Ini kali pertama saya rasa. Dan terima kasih kerana bersama. Dan di berhadapan saya Datin Paduka Engineer Dr. Siti Hamisah binti Tafsir, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Sektor Awam Jabatan Pendidikan Tinggi KPM. Assalamualaikum. Datin Paduka, terima kasih juga bersama. Dan di sebelah kiri saya, beberapa kali saya temu bual, tak pernah puas-puas. Tak pernah puas-puas. Kalau ada istilahnya pernah sebut back by popular demand, Prof. Boleh ya. Kini cuma menariknya sebelum ini UMK. Kini adalah merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Haji Cik Ru. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih kita kembali bercakap. Kita ada tokoh akademia, ada kepimpinannya di dalam konteks jabatan, dan kita ada pula Ketua Pegawai Eksekutif MPN. Saya kira ini merupakan bumbu ataupun ingredient yang cukup lengkap memberikan nuansa perbincangan yang luas. Mula saya beralih kepada Tan Sri terlebih dahulu bercakap soal transformasi kepimpinan. Mengapa timbulnya istilah transformasi ini? Apa yang cabaran yang kita berhadapan kini justru menimbulkan keperluan untuk kita melihat kepimpinan pengajian tinggi juga memerlukan transformasinya dalam konteks yang tersebut. Apa komen, pandangan awal Tan Sri? Pandangan saya berkenaan dengan transformasi ini, perkataan transformasi itu dulu. Ya. Kerana kita melihat apabila perubahan berlaku dengan begitu pesat, perubahan yang kadang-kala dirancang, kadang-kala tidak dirancang. Jadi tetapi kedua-duanya mengembelik bersama. Maka kita perlukan kepimpinan yang boleh mengatasi situasi sedemikian. Jadi pada pandangan saya, memanglah boleh kita katakan senantiasa ada masalah, bukan tak ada masalah. Tetapi pada satu ketika, apabila corak pertukaran tersebut menjejas kepada keperluan masa hadapan negara kita, dan juga di sekelilingnya kita lihat pula keadaan politik yang begitu porak-poranda, ya, dan publik atau orang ramai juga mendesak untuk mendapat kualiti daripada graduan-graduan universiti. Jadi ini secara langsung memberikan satu keadaan yang memerlukan kepimpinan yang luar biasa. Jadi oleh kerana itu, seperti mana yang Tuan Syed beritahu tadi, AKAP telah pun ditemuruga. Konsep AKAP pada awalnya ialah leadership. Mungkin dia telah juga diberitahu lah. Kerana dilihat leadership lah atau kepimpinan lah yang perkara yang utama. Tetapi leadership sendiri kalau tidak ada kejenderaan yang mengikutnya, tidak boleh melakukan transformasi. Jadi transformasi ini memerlukan followership juga. Tetapi mereka ini terpaksa kena di-alignkan. Jadi ini yang tugas yang kita fikir begitu mencabar bagi mana-mana kepimpinan universiti. Lebih-lebih lagi di dalam keadaan yang kita hadapi di Malaysia. Bercakap soal transformasi ini juga seringkali, Datin, kita menganggap bahawa transformasi ini acuannya. Tetapi unik bagi pengajian tinggi kerana mereka autonomous, ada autonomi. Dan mereka juga harus memperakukan keunikan setiap satu. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahawa transformasi untuk universiti A sedemikian rupa acuannya, B demikian, tidakkah itu satu bentuk top-down approach? Bukankah ia seharusnya juga
organik dari dalam kalau bercakap soal transformasi kepimpinan mana-mana universiti? Pandangan Datin? Kalau kita lihat dalam pelan pembangunan pengajian tinggi yang baru dilancarkan pada 7 hari bulan April, di situ dinyatakan dengan jelas bahawa setiap universiti akan transformasikan universiti tersebut mengikut kepelbagaian yang ada dan tujahan di dalam universiti tersebut. Dia bukannya one size fits all. Yang sekarang ni adalah sebab itu autonomi diberi supaya mereka akan membuat perancangan sendiri ke manakah arah universiti tersebut dengan kepimpinan yang perlu mempunyai ciri-ciri transformasi yang akan menghadapi cabaran global, akan menghadapi disturbance dalam era 21 ini. Jadi mereka mestilah mempunyai pemimpin di universiti mestilah mempunyai kebolehan untuk membuat perancangan untuk universiti tersebut. Jadi kepelbagaian itu adalah penting. Diversity yang mana akan mengorak langkah untuk semua bakat yang ada di dalam universiti. Datin mula menyebut soal kepelbagaian tadi, keunikan setiap satu universiti. Saya ingin sangat memperdalamkan lagi tentang sektor itu ataupun isu itu. Tetapi hari ini ada satu terminologi atau istilah yang mulai digunakan bila bercakap soal bakat kepimpinan. Bakat itu justru mengapa timbulnya bakat? Sebelum ini kita hanya bercakap soal kepimpinan per se, tapi timbul bakat. Apa pentingnya apabila kita bercakap soal ini, Prof? Sama sekali kita bercakap mengenai industri pendidikan. Bila sebut industri pendidikan ni tidak boleh tidak kita bercerita mengenai resources yang kita ada. Dan resources yang kita ada adalah academic ataupun faculty members. Yang ini yang perlu kita beri perhatian. Dan dalam konteks transformasi pun inilah yang kita nak transformasikan. Kalau nak jadi pemimpin pun kita bercakap mengenai pemimpinan academic leadership. Itu yang kita juruskan. Dan bila sebut mengenai bakat tadi, sebenarnya bakat yang kita maksudkan adalah bakat-bakat dalam kalangan ahli akademik itu sendiri untuk memacu sektor pendidikan itu untuk lebih mencapai apa yang cuba kita capailah. Dan dalam konteks ini saya rasa kita sedang menghadapi satu cabaran yang sangat besar. Sebab kalau saya boleh angkat lagi perbincangan kita, trend sekarang sangat berbeza. Cabaran sangat berbeza, landscape sangat berbeza, dan business model universiti pun sekarang ni telah bertukar sedikit. Ada unsur-unsur bisnes, real business dalam pendidikan itu. Dan ini semuanya perlu dilihat sekaligus. Dan ini memerlukan satu ciri-ciri kepimpinan yang sedikit berbeza daripada dulu. Ini yang kita beli penekanan sekarang. Saya melihat ada kecenderungan baru, Tan Sri, Datin dan Prof. Di sepanjang 2 episod yang lalu, kita banyak memberikan penegasan kepada kemandirian ekonomi, business model, jaringan industri. Dan ini timbul mutakhir ini. Sehingga kan Prof mempertegaskan sekali bahawa kita melihat pendidikan itu sebagai satu industri, sebagai satu bisnes. Bagaimana kita memberikan jaminan bahawa pendidikan itu juga demi ilmunya, bukan soal employability semata-mata, bukan soal market driven semata-mata. Apakah di dalam PPPMPT itu tidak melihat bakat dalam konteksnya yang sebegitu? Saya saya mewakili akademik umpamanya. Kadang-kadang kita masih tertanya-tanya. At one stage kita tertanya, are we doing the right thing? Macam dulu orang enjoy jadi akademik ni sebab sifatnya lain. Sekarang ni akademik telah dicampur dengan perkara-perkara lain yang saya rasa bukan core business of academic. Yang perlu juga diambil kira sama. Itu yang cabaran yang kita hadapi sekarang umpamanya. Dan saya percaya bila sebut mengenai kepimpinan di peringkat universiti ini, sebenarnya kita mencari orang yang boleh strike the balance untuk strike the balance antara keperluan academic itu sendiri, academic for academic punya purpose, dan juga academic for business ini. Tan Sri, bakat ini mula diberikan sentuhan ataupun penegasan baru bila bercakap soal transformasi kepimpinan pengajian tinggi.
Apa bezanya bila kita bercakap soal bakat kali ini? Kerana dulu hanya bercakap soal kepimpinan saja. Saya berpandangan bahawa bakat yang disebutkan lebih lagi daripada apa yang telah disebut tadi, iaitu juga mengemeli pelajar-pelajar. Okay. Kerana kita perlu mencongkil bakat pelajar-pelajar itu sendiri. Jadi pada masa yang lampau, biasanya hal level pelajar di universiti-universiti akan menguruskan segala-galanya. Okay. Tetapi pada masa hadapan, wajarnya pelajar-pelajar itu mengurus aktiviti mereka sendiri. Kerana ini juga satu cara untuk mencongkil bakat-bakat yang terpendam di dalam pelajar-pelajar. Yeah. Jadi saya yakin bahawa apabila kita katakan transformasi ini, transformasi ini menyeluruh. Okay. Termasuklah yang dikatakan business model tadi. Dulu kita tak fikir adakan anak syarikat. Sekarang kita kena fikir macam mana kita nak mengendalikan syarikat untuk menambahkan punca keuangan untuk mentadbir universiti. Jadi ini di antara perkara yang baru, di mana juga umpamanya bila disebut autonomi, autonomi juga memerlukan sekumpulan kepakaran yang kita tak ada dulu. Dulu kita buat hanya akademik. Sekarang ni kita kena fikir, apakah punca-punca wang yang boleh kita dapat? Apakah punca-punca commercialization yang kita boleh wujudkan untuk hasil daripada pensyarah dan juga pelajar yang membuat research dan sebagainya. Jadi saya berpendapat bahawa orang yang mempunyai bakat ni tak semestinya di peringkat pensyarah saja. Malah di peringkat pelajar sendiri. Kadang-kadang kita lihat pelajar tahun 1, tahun 2 pun sudah ada bakat untuk menghasilkan sesuatu. Dari segi mungkin kecil-kecilan, tetapi di UTM umpamanya kita lihat ada yang di mana pelajar yang tahun pertama boleh menghasilkan sesuatu yang kecil tetapi berguna. Umpamanya tongkat untuk orang buta. Tetapi dia mempunyai sound yang boleh menunjukkan dia di mana tempat yang ada batu atau ada kerusi dan sebagainya. Seolah-olah dia ada mata. Jadi di sinilah yang saya katakan tadi, rupa-rupanya pelajar juga ada potential. Okey. Tan Sri, saya percaya bagi tujuan perbincangan ini dan juga dalam konteks pendidikan tinggi kita kena segmenkan. Ada 2 segmen. Satu segmen bakat dalam kalangan tenaga akademik. Dan yang kedua, yang big pool tadi, segmen pelajar-pelajar itu sendiri. So kita boleh bicara dalam 2 konteks yang berbeza. 2 segmen yang berbeza. Dan kalau kita juruskan soal kepimpinan ini dalam konteks umpamanya bakat dalam kalangan akademik, yang itu saya rasa dalam pengalaman saya agak merisaukan saya juga dengan apa yang kita. Pertama, ada trend seolah-olah orang mencari kerja dalam bidang akademik, bukan membina kerjaya. 2 benda yang berbeza itu. Menjadi pensyarah, kita bukan bekerja. Sebenarnya membina kerjaya menjadi akademik yang gamenya sangat berbeza dari hanya bekerja saja. Itu yang perlu kita ukur. Dan kalau kita lihat umpamanya apa ukuran kejayaan universiti. Kalau kita pergi yang standard PY umpamanya, ada ranking umpamanya. Apa ukuran-ukuran kejayaan sebuah universiti? Pertama sekali yang diletakkan, kadang-kadang ada yang 40%, ada yang 30%, adalah academic credential itu. Yang itu yang diberi penekanan. Dan itu yang perlu kita ada. Sebelum kita bercerita mengenai apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita ada, apa yang boleh kita tawarkan kepada publik, itu yang sangat-sangat penting. Dan saya masih percaya universiti sekarang ini di dalam negara kita perlu meningkatkan keupayaan akademik dalam kalangan kekitangan akademik kita. Itu yang perlu kita beri penekanan. Dan kalau setakat umpamanya mempunyai PhD saja, itu tak cukup. Tak memadai. Tak memadai. Walaupun ada universiti dah claim that they have over 80% PhD umpamanya, orang akan tanya, so what with a PhD? Kalau mereka tidak boleh mempunyai keupayaan to part the knowledge kepada pelajar-pelajar. So ini yang kita nak cerita mengenai bakat-bakat yang ada dalam kalangan akademik, bagaimana mereka boleh
membina sebuah universiti dan akhirnya baru kita cerita mengasah bakat-bakat dalam kalangan pelajar tadi. Bagaimana JPT melihat ini ya, soal bakat ini, kerana tadi pun kita mendengar Prof Datuk menyebutkan bahawa mungkin nanti akan ada longgokan PhD, tapi kemudiannya didapati mereka ini mungkin kurang berbakat. Jadi JPT melihat cabaran itu di dalam plan sebagai program sebuah negara yang mempunyai warga yang lebih kurang 30 juta, bakat yang ada dalam negara ini sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani semua institusi dalam Malaysia. Dan kita sehinggakan menarik dan juga cuba memupuk bakat yang sedia ada dan cuba mengekalkan sebab bilangannya tak cukup. Dan betul seperti Datuk sebutkan tadi, PhD saja tidak mencukupi. Tetapi di kementerian dan bersama dengan semua institusi, pelbagai program telah dilaksanakan. Misalnya untuk mentoring antara research university, kita ada 5 research university dengan bukan research university, membantu mereka sebab selepas mereka mendapat PhD mereka sepatutnya pergi untuk membuat postdoc, tetapi disebabkan ketidakcukupan pensyarah di dalam sebuah universiti, mereka terpaksalah dalam kes ini terus mengajar. Tetapi kita cuba menerapkan dan menawarkan pelbagai program supaya mereka boleh membuat kajian dengan universiti-universiti yang terkemuka agar penulisan dapat dijalankan, mereka boleh commercializekan produk-produk mereka, patentkan produk mereka. Jadi di situlah yang kami cuba melaksanakan bersama-sama dengan universiti. Di dalam plan masuk tadi satu level yang lain sikit. Saya dah bagi hint tadi tu. Bermakna kalau kita tak boleh cukup dengan bakat yang kita ada, we have to bring in, import, bawa bakat daripada luar. Itu yang sedang kita lakukan dan tapi belum sangat agresif lagi. Apa yang ditawarkan dalam PPPMPT untuk solusi ini? Bakat yang tak cukup ini. Kita perlukan ramai, 30 juta ni kelihatannya sedikit. Apakah ada sesuatu ditawarkan dalam PPPT? Dalam plan pembangunan ini, kita sertakan 4 track berbeza untuk menarik bakat yang ada di dalam negara dan juga di luar negara dan juga kalangan warga kita yang bekerja di luar negara. Yang pertama adalah track sebagai pendidik, mengajar saja. Kedua, track sebagai penyelidik cemerlang. Ketiga adalah pengamal profesional. Mereka yang bekerja di luar mempunyai kelayakan profesional boleh turut serta untuk mengajar dalam universiti. Yang akhir sekali ialah kepimpinan. Dulu kepimpinan tidak diambil kira dalam kenaikan pangkat, tetapi sekarang kita mula memeriahkanlah kejayaan akademik itu sendiri. Dulu umpamanya nak jadi profesor, you mesti jadi macam almost Superman lah. You mesti bagus jadi bagus mengajar, buat research. Sekarang tak perlu Superman ya. No, sekarang perlu ada. Cumanya dia ada jumlah yang dibalankan lah. Bukan semestinya excellent dalam semua segi. Itu multi tracking tu sangat menarik sekarang ni dan itu mungkin boleh memberi minat kepada orang untuk menyertai bidang akademik. Dan saya nak further extend kepada keperluan kita untuk menarik bakat daripada luar tadi. Saya terbaca umpamanya satu artikel di Singapura. Kononnya setiap 3 orang pensyarah tu satu hanya Singapura, yang 2 lagi adalah orang luar. Sampaikan menjadi tarikan ahli-ahli parlimen untuk berdebate umpamanya. Tidaklah sampai macam tu, tapi kita perlu ada satu jumlah yang mencukupi. Tapi itu telah memberikan dampak yang luar biasa tidak-tidaknya kepada dunia akademik di Singapura. Tapi dalam masa yang sama at the expense of the locals. Itu yang dia kena strike the balance tadi tu. Semakin menarik debat ni. Datin dulu. Track yang ketiga itu pengamal profesional tu, kita perlu membawa mereka ke dalam universiti kerana sekarang ni selalu dinyatakan bahawa graduan kita apabila keluar mereka tidak dapat memenuhi kehendak industri. Jadi apabila kita ada pengamal industri yang masuk dan mengajar dalam industri, jadi gap tersebut dapat dikurangkan. Di situ ada serampang dua mata yang kita nak. Itu yang perkara yang saya nak tekankan tadi. Terima kasih. Tapi dalam masa yang sama Tuan Syed orang industri ni bukan semestinya dia boleh part knowledge jadi akademik. Dia tak boleh substitute. Dia hanya boleh mengimbangi dan boleh menambah nilai. To totally substitute, saya sebagai akademik saya rasa ini dah cerita lain ni. Tetapi saya nak menyatakan
apa yang kita lihat di negara maju, mereka sudah mula mengambil mereka yang mempunyai portfolio umpamanya. Kita ambil contoh arkitek. Arkitek kalau dia PhD pun tidak semestinya dia telah menghasilkan karya-karya bangunan dan sebagainya. Tetapi seorang arkitek yang telah menghasilkan berbagai bangunan, umpamanya kalau kita di Malaysia, Hijaz Kasturi. Berapa banyak bangunan yang telah dibina. Dia boleh memberikan, kebetulannya dia juga menjadi pensyarah di ITM. ITM, masa ITM dulu. Jadi dia boleh balik ke universiti dan boleh juga berinteraksi dan memberikan pengetahuan kepada mereka yang tidak ada pengalaman ni. Kebimbangan saya di universiti di Malaysia ini ialah oleh kerana gap di antara profesional dengan akademik jauh sangat. Jadi saya nak cuba melihat keadaan yang boleh merapatkan. Saya juga adalah mantan Presiden Institusi Jurutera Malaysia. Dan kita melihat apabila kita nak menentukan apa yang patut diakreditasikan. Kalau kita dapat satu kumpulan pensyarah-pensyarah yang menganggotai jawatankuasa tersebut, pertimbangan mereka untuk meluluskan sesuatu kursus itu berbeza daripada kalau kita ada sekumpulan profesional. Kerana kumpulan profesional berkendakkan orang ini mahir dan boleh melaksanakan tugas umpamanya. Tetapi yang kumpulan akademik memerlukan dia boleh menepati kehendak-kehendak akademik. Jadi pada pandangan saya ini yang dikatakan balance itu penting. Oleh kerana itu saya berpendapat bahawa apa yang telah berlaku, yang telah dilaksanakan semasa pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kemarin, yang di mana beberapa tokoh negara telah pun studi untuk menyumbang masa kepada pelajar, itu satu-satu perkara yang baik. Tetapi apa yang agak mungkin lebih berkesan adalah apa yang dilakukan di universiti-universiti di Korea dan di Jepun, di mana mereka yang telah berkhidmat dengan berpengalaman dan sebagainya boleh masuk sebagai profesor. Kita di sini di Malaysia, profesor ni akademik, ada dia punya berapa publication, berapa IP, berapa itu kini. Tetapi mereka kalau sudah ada pengalaman yang dikendaki oleh universiti tersebut, paper tu tidak sebegitu penting. Dia hendakkan pengalaman daripada industri untuk ditanamkan di universiti itu sendiri. Menarik kerana kita sudah mula memberikan suluhan kepada realiti jurang di antara profesional dan juga akademik. Bagaimana ianya cuba diharmonikan dalam konteks PPP-MPT ini. Dan saya tahu Prof juga, saya terasa seperti Prof ingin menambah apa yang dibicarakan tadi. Bercakap soal transformasi kepimpinan, dan kita berhenti tadi dengan menunjuk kepada jurang yang dibentangkan ataupun disebut oleh Tan Sri seketika tadi di antara kalangan profesional dan juga akademik, dan bagaimana ia ini cuba diharmonikan ataupun diperbaiki dalam konteks PPP-MPT. Mungkin Datin? Di sini ingin saya sebutkan juga ada setengah universiti apabila mereka membuat promotion pada seseorang pensyarah, disertakan bahawa pensyarah tersebut mestilah pernah berada di industri untuk beberapa ketika. Kerana kita tidak mahu pelajar-pelajar atau graduan kita yang first class dapat PhD terus bekerja dan terus mengajar. Sebab dia seumpamanya macam seseorang itu berenang. Dia tahu teori berenang, tahu all those butterfly stroke, tetapi dia selagi tak terjun ke air, selagi itulah. Kita nak float pun adalah susah. Jadi apa yang disebutkan Tan Sri itu kami amat setujulah. Sebab perlu sangat related kepada isu yang Datin Amisa bangkitkan tadi. Sebenarnya kita kena terima hakikat di Malaysia ini, terutama dalam kalangan IPT, universiti awam. Kerjaya akademik ini sangat berkait dengan skim perkhidmatan. Kita tak boleh nak lari daripada itu. Dan kalau ingin mengubah umpamanya, kalau ada keperluan ubah, kita kena lihat semula skim perkhidmatan pensyarah universiti. Sebab umpamanya treatmentnya perlu mengikut acuan itu. Dan acuan itu sangat-sangat mengikut acuan perkhidmatan kerajaan. Kalau ada keberanian umpamanya sekarang ni dalam kerangka autonomi universiti,
beri kebebasan kepada pihak pengurusan universiti untuk come up with their own skim yang sesuai. Okey. Ini mungkin kalau secara keseluruhan sebuah negara umpamanya, saya rasa sudah sampai masanya perkhidmatan akademik ini diceraikan dari perkhidmatan awam dan mempunyai suruhanjaya sendiri kalau perlu. Ataupun terpulang kepada masing-masing universiti untuk merangka, membentuk skim perkhidmatan yang menarik sesuai padan dengan institusi itu. Prof menyebutkan perlu ada keberanian. Mengapa timbulnya istilah perlu keberanian jika autonomi itu sudah menjadi buah mulut dalam autonomi atas nama saja. Sekarang ni belum ada keberanian sebab we are still very much financially dependent. Kita punya tangan dikepit kiri kan, duit tak masuk macam mana? Itu perkara yang perlu kita lihat. Tapi dalam penjawatan universiti adalah satu badan berstatut. Jadi mereka diberi atas kertas. Kertas. Tapi kalau kita tak boleh umpamanya menterjemahkan dari segi dalam pelaksanaannya tak guna. Saya akan minta Prof menghuraikan soal bagaimana halangan-halangan itu timbul. Datin dulu. Sebab setiap universiti sekarang mempunyai lembaga masing-masing. Dan diberi kuasa ke atas lembaga dengan pengurusi untuk menetapkan kenaikan pangkat masing-masing dan mereka diberi ruang untuk keluar untuk berada di industri cross fertilization. Mereka juga dibenarkan untuk pergi sabbatical. Saya kira kelonggaran tersebut telah diberi oleh kementerian dan juga kepada lembaga yang sudah ada di dalam universiti. Terpulang kepada lembaga untuk menentukan. Tapi sama ada Datin, apakah boleh universiti menampilkan skim perkhidmatannya sendiri? Apakah sampai ke tahap itu kebebasan didawarkan? Kalau ikutkan skim yang ada adalah badan berstatut dan mereka boleh menolak dan menerima apa yang disarankan untuk di dalam undang-undang tubuhnya. Undang-undang tubuh. Jadi terpulang kepada lembaga untuk menerima atau menolak. LPU. Yes, LPU. Sekarang ini umpamanya kalau kita nak jadi lebih realistik lah, menerima keadaan di mana kita berada sekarang, because kita punya point of departure di mana kita berada sekarang. Kita tak boleh cerita umpamanya fully autonomous dan kita boleh merangka apa saja. Itu mungkin tidak berlaku setakat ini. Sekarang ini sekurang-kurangnya dalam tempoh masa yang terdekat ini tak boleh berlaku. Dan kalaupun umpamanya kita nak buat itu, mungkin dalam kerangka skim yang ada kita tambah baik umpamanya insentif dalaman. Yang itu mungkin boleh kita lakukan dan itu pun perlu bertanya, adakah kita mempunyai kemampuan kewangan? Kalau kita boleh menjana kewangan, baru kita boleh membuat atau membentuk skim-skim yang lebih menarik itu. Menambah nilai kepada skim yang sedia ada. Tapi untuk merombak keseluruhannya saya rasa belum sampai masa, walaupun kita ada lembaga ataupun kuasa autonomi yang diberikan. Sebab autonomi itu bagi saya hanya dia push down di role and responsibility dalaman. Tapi dari segi kuasa keseluruhannya itu masih belum kepada sentral lagi sebab we are still financially dependent. Saya banyak menyebut dalam perbincangan ini dalam 2 episod yang awal pseudo autonomi. Di sana tinggal ada sebutkan itu pseudo autonomi. Tan Sri. Tapi bagi diri saya saya melihat bahawa di dalam kerangka yang kita ada, kita boleh lembaga, saya cakap sebagai ahli lembaga pengarah, kita boleh menolak ataupun menerima dan juga boleh melaksanakan sesuatu. Jadi pada pandangan saya tidak menjadi halangan. Kerana keuangan kalau kita buat 1, 2, 3 orang tu, kita boleh absorb. Dan di mana sahaja yang pihak lembaga pengarah berasa boleh menerima sesuatu mungkin gaji yang agak lebih. Malah kita telah pun bagi. Ada beberapa pensyarah dekat UKM pun ada yang telah menerima gaji yang luar biasa. Di USM pun ada. Jadi sudah ada presiden yang berlaku. Jadi kalau nak katakan dikatakan skim itu sendiri dirombak, itu satu yang kita telah cuba dululah masa USM jadi Apex University dulu. Itu mungkin menjadi satu masalah yang besar. Itu maksud. Bagi diri saya, di mana sahaja yang kita boleh sebagai lembaga pengarah melaksanakan, kita patut melaksanakan. Tak semestinya tunggu
holistic change bagi ke seluruh universiti. Kerana lagi satu perkara yang boleh saya bangkitkan, seperti mana kata Datin Purka sebentar tadi, kita ada research university, kita ada comprehensive university, kita ada focus university. Ketiga-tiga ini tak sama. Kalau kita buat satu pengukuran yang sama, maka kita juga akan, pada pandangan saya, rugi. Kerana fungsi-fungsi universiti itu ada tertentu dan lulusan daripada universiti tersebut juga berbeza. Jadi pada pandangan saya, keperluan juga termasuklah pensyarahnya pun berbeza. Jadi kalau kita pergi kepada Germany umpamanya, bila kita laksanakan MTUN ni, University Technical University ni, macam UTM satu daripadanya, ia berdasarkan kepada model German model, Fachhochschule model. Di Fachhochschule ini, pensyarah-pensyarah dia sekurang-kurangnya mempunyai 5 tahun praktikal, dan banyak juga yang mengatakan 10 tahun baru dia boleh jadi ada PhD dan juga boleh jadi pensyarah. Jadi dengan kerana itu, perhubungan mereka dengan industri begitu rapat kerana mereka telah bekerja dengan universiti tersebut. Jadi hasilannya apabila kerja-kerja tahun akhir umpama projek-projek di Fachhochschule University di Jerman, 90% adalah projek-projek yang berguna, yang akan diguna, yang telah ditempah oleh orang luar. Jadi mereka juga dapat menggunakan ini sebagai satu punca kewangan dan dapat juga memberi sesuatu bayaran kepada pensyarah-pensyarahnya. Jadi sebab maksud saya tadilah, tak semestinya kita gunakan, ini skim kita tak boleh keluar daripada itu. Saya ada tiga soalan yang timbul daripada huraian Tan Sri seketika tadi. Saya ingin side step sedikit daripada soal perjawatan ataupun skim perkhidmatan itu, kerana ini episod yang ketiga Tan Sri, Datin dan juga Prof ya. Episod kedua kita memberikan huraian yang agak mendalam tentang autonomi dan timbulnya soal tadi, lembaga ini boleh menerima atau menolak. Tetapi kelihatannya ada seolah-olah ada perceived as directive apabila ianya top down sifatnya. Apakah pernah insidennya di mana LPU mengatakan tidak? Boleh kita tunjukkan dalam pengalaman LPU mana-mana universiti bahawa mereka boleh mengatakan tidak mengikut apa ataupun menongkak arus? Ada. Kalau ada, mengapakah persepsi dalam kalangan hampir semua tetamu-tamu saya masih menganggap bahawa seolah-olah macam terikat bagi duit daripada saya, kementerian? Kadang-kala sesuatu perkeliling yang diedarkan itu mungkin tidak sesuai dengan keadaan di dalam universiti. Jadi kita boleh timbangkan dan juga berdasarkan kepada show oleh pengurusan, katakan mungkin kita boleh ketepikan ini kalau tidak menerimanya. Kita sudah pun melaksanakan. Jadi dalam konteks UTM dan juga semasa saya di UiTM lagi. UiTM pun sudah kita ada beberapa circular yang agak tidak begitu memberi kebaikan kepada pekerja-pekerja ITM atau UiTM pada ketika itu, kita tolak. Jadi tak semestinya setiap perkeliling yang diberi itu perlu dilaksanakan atau diterima pakai. Jadi kebetulannya dari sudut undang-undang pun sebagai suatu badan berkanun, universiti terpaksa alihkan perkataan tu. Perkeliling tu bukan kita terima bulat-bulat daripada pembendaraan, kita kena tukar ini nama universiti dan sebagainya, dalam kandungan yang kita ubah suaikan. Jadi dengan itu secara tak langsung kita kebetulannya ada lebih kuasa daripada apa yang dijangka. Itu yang dikatakan perlu berani. Justru Prof, kenapa timbulnya perceived as directive ini ataupun terkekang ni? Kenapa? Itu hakikat sebenar. Itu hakikat sebenar yang berlaku dan kita masih dalam proses untuk memberi kuasa autonomi yang lebih kepada universiti. Ini belum lagi kita cuba. Dan saya nak mengulang balik tadi mengenai skim perkhidmatan tadi. Saya tak puas hati umpamanya pensyarah ni asyik cerita pasal dollar and cent. Sebenarnya lebih daripada itu. Ada yang terfikir begitu. Bukan hanya mengenai financial reward saja. Sebenarnya kepuasan kerja ataupun yang non financial insentif pun sama pentingnya. Umpamanya kalau kita boleh bagi conducive working environment, ini sangat penting ni kepada siapa sahaja nak jadi pensyarah bukan mengikut skim perkhidmatan, gaji berapa dapat sebagainya, tapi dari segi non financial insentif tu. Umpamanya persekitaran kerja, kemudian
peluang untuk pergi membuat penyelidikan dan sebagainya. Ini perkara yang saya rasa yang di luar daripada batasan apa yang boleh diperolehi daripada perkhidmatan lain. Ya. Dan ini perlu kita lebih perluaskan, kembang luaskan lagi lah kepada pensyarah-pensyarah kita. Ya, JPT. Otonomi telah diberikan pada 12 universiti. Mereka telah memenuhi syarat-syarat. Ini otonomi penuh dalam keempat-empat sektor. Audit otonomi yang kita buat. Antara lain misalnya USM, mereka boleh mengambil pelajar mereka sendiri, tidak melalui UPU. Jadi apabila mereka memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan, otonomi akan diberikan pada universiti tersebut. Kerana sebab this is the public money. Jadi kita mestilah meletakkan kebertanggungjawapan kepada sesebuah universiti. Kalau universiti tersebut telah bersedia, maka mereka akan diberi otonomi yang bersesuaian. So mereka telah mula mengambil pelajar mereka sendiri. USM begitu juga. Dan dari segi keuangan diberikan one line budget. Yang mana universiti akan menentukan portion mana untuk apa dan sebagainya. Jadi otonomi itu belum seperti yang mungkin Prof refer sekarang ni adalah University of California, yang mana mereka mempunyai sistem beberapa universiti, tetapi mereka hanya mendapat peruntukan 7% saja dari keuangan dari pusat. Jadi selebihnya pendapatan mereka memang mereka belanjakan mengikut apa yang mereka perlu dan tidak perlu melaporkan kepada agensi pusat. Jadi begini, untuk Malaysia kita sedang melangkah ke arah tersebut. Saya kira apabila satu masa nanti, apabila pendapatan mereka yang telah diperolehi oleh universiti, maka otonomi untuk cara berbelanja itu akan dilaksanakan. Itu yang tadi game dunia akademik sudah berbeza. Apabila selain daripada to deliver dalam aspek akademik, kita juga perlu melihat dari aspek-aspek lain untuk menampung keperluan kita. Tapi dalam kerangka otonomi kita sekarang, saya nampak it is not a zero sum. Ya, bukan umpamanya we empower the university and then we lose control, sebab financially mesti masih bergantung pada government. Kalau umpamanya dalam kerangka sekarang 30% saja yang cuba didana oleh universiti, 70% daripada dana kerajaan. Tak seperti model-model lain. Itu sebab ya, saya lebih melihat ini sebagai satu centralization or decentralization. Now we decentralize. Ya, the process itu. Ya, bukan otonomi penuh. Bukan fully autonomous punya situation. Ya, umpamanya kalau pengambilan pelajar pun, kalau kita bagi kebenaran kepada semua universiti dalam kerangka otonomi itu, ya, mencari pelajar-pelajar sendiri, but at the end there must be a central body yang juga melihat ni, yang lambatkan ni nak mana nak pergi. So they always a process. Sebab saya masih ingat dulu, semasa sebelum wujudnya UPU dulu, universiti dah bebas memilih siapa yang nak masuk. Tan Sri dulu, zaman dulu pun dah boleh iklan. Kita masing-masing iklan. Bukan satu benda yang baru. I still remember dulu, masa dulu-dulu, ya, 70s, ya, semua universiti boleh kita compete each other. Sekarang pun kita nak melakukan sama. Yang kita centralizekan dulu, proses UPU tu supaya senang diagih-agihkan dan tidak ada pertindihan dan sebagainya. Dan ini sekarang kita lambat akan ikut pasaran, dan saya masih percaya mesti masih ada proses untuk kita melihat keperluan sentral. Ya, bagaimana kita nak strike untuk nak meneutralkan keadaan itu. Kalau tidak nanti bebas semuanya masing-masing, dan ada juga yang tak di capture dan sebagainya. Tan Sri, kita masih lagi bercakap soal transformasi kepimpinan dalam kerangka itu untuk kita melihat, dan kita banyak menyentuh tentang otonomi, soal kemandirian ekonomi, sumber dananya. Dalam hal sedemikian, di dalam episod yang sebelum ini saya menyebutkan soal niat kita untuk melakukan transformasi itu jelas. Tetapi pada sisi yang lain juga, kalau secara berbanding kita melihat pengalaman negara, tak perlu negara maju, negara jiran juga kelihatannya mereka memacu lebih pantas dalam konteks perubahan kepimpinan pengajian tinggi ini. Apa yang mereka ada dan apa yang kita tidak ada? Mengapa mereka lebih pantas? Apa sebenarnya halangan kita, Tan Sri? Ini kalau kita bandingkan dengan jiran yang terdekat, umpamanya Singapura, ya, mereka mempunyai cara pengurusan. Kadang-kadang kita lupa Singapura ni sebuah pulau. Dia kecil kebetulannya. Bilangan universiti pun tak banyak. Ya. Jadi mereka penduduk pun tak begitu ramai, 5 juta. Jadi mereka lebih mudah
lebih fleksibel untuk mengagihkan keuangan yang ada. Dan mereka boleh mempraktikkan meritokrasi dan sebagainya. Tetapi dari segi, kalau kita banding kita dengan Chulalongkorn University di Thailand, kita lihat bahawa ada perbezaan. Mereka sudah pun melaksanakan apa yang dikatakan autonomi dulu. Kerana mereka adalah land grant university. Maksudnya, sebahagian daripada tanah yang diberi oleh, tak salah saya, King Mongkut, bukan King Chulalongkorn, tapi dinamakan Chulalongkorn University, diberi kepada universiti dan sebahagian lagi diberikan untuk pembangunan di mana mereka dapat kewangan, punca kewangan untuk membiayai universiti tersebut. Jadi, konsep Chulalongkorn University memang era seperti US actually. Tetapi kalau kita lihat pada universiti-universiti yang baru di Thailand, mereka juga mengikut acuan kita. Maksudnya kerajaan bagi duit dan sebagainya. Tidak lagi yang model yang lama tu. Walau bagaimanapun, saya fikir bahawa kita juga mula memikirkan kemungkinan universiti-universiti tempatan juga boleh dapat menggunakan tanah yang ada di dalam kawasan itu juga untuk menjadi satu punca kewangan. Kerana bagi saya, jika ia boleh dilakukan mengikut model, kita boleh benchmark, kita boleh menjadikan penanda aras. Apa yang menghalang untuk misalnya JPT baik, kementerian balik memperkenalkan model yang sama, memilih mana-mana universiti. Bahkan kita sudah ada yang Apex. Mengapa tidak cukup keyakinan kita untuk membenarkan Apex itu otonomi sepenuhnya? Apa yang menjadi halangan? Seperti yang disebutkan tadi, halangan ialah dari segi keuangan. Disebabkan maksud saya, kalau Chulalongkorn boleh melakukan itu, kementerian baik ataupun jabatan boleh saja memilih universiti Apex, maka kita berikan dorongan, kita berikan tanahnya supaya kita ada satu model tempatan yang boleh menyaingi kita masih ada Chulalongkorn. Tanggungjawab untuk memberi akses pendidikan kepada pelajar-pelajar kita. Justru itu satu perkara yang perlu kita beri penekanan, sebab tak sama dengan yang lain. Kalau umpamanya kita bagi otonomi bebas sepenuhnya, mereka boleh menetapkan berapa yuran yang perlu dibayar oleh pelajar. Sekarang ni kita belum sampai ke peringkat itu. Itu yang perlu kita lihat bersama. Bermakna universiti mereka boleh perlu menjana pendapatan, boleh meningkatkan keupayaan, tapi kebergantungan kepada kerajaan masih ada sebab mengambil kira mereka juga perlu menunaikan tanggungjawab untuk membina generasi yang akan datang. Itu yang soalan yang sama saya akan majukan kepada Datin, kerana jika Chulalongkorn itu adalah satu, kalau kita anggap a workable model, apakah tidak boleh kementerian ataupun jabatan memilih misalnya Universiti Apex kita dengan model yang sama supaya diberikan contoh sekurang-kurangnya ada sebuah universiti. Macam Chulalongkorn dia kerja dengan SASIN. Kita bercakap soal transformasi kepimpinan ini, tak boleh tidak kita akan melihat kepada Naib Chancellor-nya. Kalau bercakap soal transformasi, sebeza manakah agaknya Tan Sri? Tidak bolehkah pelantikan Naib Chancellor itu sendiri autonomous sifatnya? Saya ingin cerita sebelum itu, cerita ringkas bagaimana Allahyarham Tan Sri Ani Arub menukar pemikiran, mindset LLN ke TNB, Tenaga Nasional Berhad. Jadi dia mengatakan bahawa memang kita ada banyak roadblock, banyak orang itu tak boleh kata ini tak boleh, itu tak boleh buat dan sebagainya, kerana nak memecahkan kekungan itu susah. Jadi you're already in your comfort zone, umpamanya. Jadi dia kata, tak salah kita belanja untuk panggil konsultan itu, konsultan ini. Kita akan menghantar sekumpulan pergi ke Jepun dengan Korea, sekumpulan pergi New Zealand dengan Australia, sekumpulan pergi ke US, sekumpulan pergi ke Europe. Jadi, tiap-tiap kumpulan itu dalam 10 orang lah. Dan ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin atau officer yang tinggi, pangkat lah. Jadi apabila mereka melihat apa yang berlaku di luar negara, baru mereka menyedari bahawa keadaan di lembaga politik negara itu agak kebelakangan. Jadi nak kita anjak era universiti, pasal banyak orang belajar ke universiti luar negara tetapi tidak mengkaji cara
dan juga suasana pengurusan di universiti-universiti luar negara. Umpamanya kalau kita pergi ke UK sekarang ini, ada dekan R&D yang diambil daripada luar. Yang tidak bercorak seperti konvensional pensyarah, tetapi mengendalikan R&D dengan syarikat. Jadi mereka masukkan orang-orang ini di dalam untuk mengubahkan pemandangan dan juga mindset mereka di dalam. Jadi demikian jugalah kalau kita katakan nak pilih Naib Chancellor. Kita nak pilih Naib Chancellor ni telah kadang-kala macam saya pun dipilih daripada luar. Masa saya ambil alih ITM. Rupanya pada ketika itu Perdana Menteri telah pun membuat pilihan. Dia kata 3 universiti ini terpaksa dia ambil orang daripada luar yang bukan ada kaitan dengan universiti. Jadi bila saya diberi peluang tersebut, terkejut juga saya pasal saya tidak menyangka, saya tidak apply dan sebagainya. Rupa-rupanya dia ingin nak menaruhkan konsep public sector atau private sector di dalam universiti. Jadi oleh kerana itu maka saya mula-mula pergi ke ITM, saya kata I am not an academic. Tetapi saya telah melaksanakan umpamanya konsep quality. So TQM, saya melaksanakan TQM di TNB dahulu dan saya gunakan konsep itu. Mula-mula saya kena kutuk lah. Pasal apa? Kita bukan factory. Dan saya katakan kita kena adakan clock in, clock out. Wah, ini lagi satu factory punya ini. Sebab apa kita lihat kadang-kala pensyarah-pensyarah pada ketika itu hilang begitu aja. Tak ada kelas, tak datang. Jadi kita rasa rugi pada pelajar-pelajar yang ingin nak buat rujukan dan sebagainya, tapi pensyarah tak ada. Jadi nak disiplinkan sedikit, bukan kita nak katakan nak kongkong sangat, tetapi mengambilkan sedikit sebanyak apa yang saya pandangkan sebagai norm atau norma di dalam swasta. Jadi itu untuk meningkatkan keefisienan lah maksud saya. Walaupun ianya tidak begitu diterima, tetapi ekorannya kita juga dapat menambah pelajar-pelajar dan kita juga melihat bahawa pensyarah-pensyarah lebih produktif dan boleh memberikan. Jadi bila kita laksanakan sesuatu dengan menggunakan dasar-dasar sedemikian rupa, maka barulah kita lihat boleh berubah. Tidak mudah. Tetapi balik kita kepada pemilihan Naib Chancellor pada masa hadapan. Kita hendakkan Naib Chancellor itu yang boleh melaksanakan sesuatu yang orang lain tak buat dulu. Yang boleh melaksanakan, pasal kita juga lihat ada Naib Chancellor, walaupun di dalam arena universiti sekarang ini, tetapi mempunyai unsur-unsur pribadi yang dah ada dan bakat yang ada yang menyerlah. Jadi ini orang yang kita nak pilih. Prof, kalau diambil sebegini, tidakkah itu seni akan menyekat career path yang cuba dibina dalam 4 jalur? Bila sampai ke peringkat Naib Chancellor, itu sudah berbeza. Bukan career path lagi dah. Tapi saya melihat keperluan untuk menerajui sebuah universiti, seseorang mesti ada dia punya vision sendiri. Dia bukan just a plain academician. Dia mesti ada dengan jelas nak bawa universiti ini ke mana. Dan nak jadikan apa. Dan dia mesti ada standing. Academic standing especially. Kalau tidak, how you going to command respect from your sebab universiti ini sifatnya managing peers. Kadang-kadang universiti dia ada 300 profesor, ada yang 200 lebih, 100 lebih. So at the same time kita juga mesti dapat respect dari segi kita punya credential itu. Dan kita juga boleh mesti mempunyai keupayaan untuk nak motivate, untuk nak create excitement kepada keseluruhan pengikut kita ni. Sebab ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk dilakukan oleh mana-mana pemimpin akademik. Vision tadi, dan mempunyai academic standing dan juga mempunyai kuasa untuk nak motivate orang. So perkara ini sangat penting kepada mana-mana Naib Chancellor yang akan kita lantik lah. Dan dalam soal umpamanya nak daripada industri ke daripada akademik, itu tak menjadi soal. Asalkan seseorang tu boleh menggerakkan universiti, sebab ini bukan satu privilege, ini satu tanggungjawab yang perlu dipikul. Dan masa saya pegang dulu pun kepala lagi berasap daripada apa yang kita. So ini satu perkara yang sekarang kurang berasap.
Sama je. Challenge-nya lain. Challenge-nya lain. Ya. Pentasnya lain, challenge-nya lain. Dan saya dapat merasakan ya, menjadi seorang Chancellor itu merupakan satu beban yang sangat besar. Kita melihat bukan saja membawa diri kita sendiri, tapi sebenarnya membawa keseluruhan institusi itu sendiri. Dari segi pelantikan Naib Chancellor ini, serobas mana pernah dilakukan sebelum ini, mereka yang dari industri? Sebenarnya sebelum ini memang telah ada ya daripada industri. Kementerian bekerjasama dengan AKAD untuk melaksanakan pelan penggantian succession plan. Sebab kesenambungan kena ada dan mereka di kalangan pegawai atau profesor yang ada di industri pun mesti diberi peluang. Dan semasa pemilihan kami akan mendapatkan senarai daripada lembaga. Lembaga akan memberi senarai dan persatuan akademik pun boleh memberi senarai dan bukan kementerian yang akan melantik atau menduga mereka ini, tetapi ada beberapa panel yang independen. Dari situlah pemilihan dibuat. Bukannya kementerian akan letakkan macam itu saja. Proses dia memang saya kira. Satu lagi kriteria yang sangat penting dekat Malaysia ni, ya, should allow talent mobility lah. Jangan umpamanya terlampau taksub obviously orang sini orang dalam homegrown. Tapi itu realitinya. Universiti di Melaka nak orang Melaka. Itu satu lagi yang tak boleh tu parokial ni. Saya contoh utama. Saya orang Melaka bekerja di Kelantan. Ya? Dan itu pun nak kena mula-mula managing sentiment pun satu hal juga kan. Tak pasal-pasal kita buang masa situ, tapi saya rasa. Tapi siapa yang menentukan itu? Parokial tak parokial mengapa? Sebenarnya sekarang ini kalau kita menyebut mengenai sektor pengajian tinggi kita keseluruhannya, kita kena buang itu. Ya, kita kena buang umpama perasaan parokial, kenegerian dan sebagainya ya, and allow mobility itu termasuk ke bawah-bawah ni ya. Umpamanya kalau universiti APEC dalam tujuan tertentu, orang yang kepakaran dalam bidang lain pun you mesti gembling kan, you should be able to mobilize talent yang sesuai dengan itu. Kalau tidak nanti ada mismatch. Itu perkara yang saya rasa yang high time kementerian kena lakukan ya, to allow a talent mobility dalam kalangan akademik yang ada. Tapi saya fikir ini telah dilaksanakan. Ini memang telah dilaksanakan. Kadang-kadang ada orang kena resign, kena pindah kontrak dan sebagainya. Yang itu kena boleh pinjam umpamanya. Pinjam boleh. Sebenarnya misal yang terkini Naib Chancellor untuk Universiti Malaysia Terengganu, dia asal dia dari UTM, tapi dipinjamkan ke Terengganu dan sekarang menjadi VC. Mobility itu memang telah lama dilaksanakan dan dibenar. Dan termasuk dalam kalangan pensyarah. Pensyarah pun penting sangat untuk bagi itu pun sudah ada berlaku belakang. Saya tahu TNC saya dia daripada UKM. Daripada UKM. Jadi tapi boleh saya panggil satu perkara lagi. Ini mungkin terakhir. Ringkaskan saja. Berkenaan dengan kepimpinan universiti. Kalau kita lihat di luar negara sekarang, di Harvard, di Stanford dan sebagainya, mereka tidak lagi memilih akademik. Mereka memilih businessman yang luar biasa lah. Kerana mereka sekarang ini seolah-olah memandang kepada universiti sebagai satu bisnes. Sebab tu dia ada presiden dan provost. Presiden untuk melihat business model. Provost ialah untuk akademik. Jadi di situ. Dan ini juga telah mula di kopi oleh UK. UK pun dapat macam itu sudah. Tidak ada halangan untuk kita melakukan itu. Sepatutnya tidak. Terpulang kepada LPU. Tukar struktur lah. Tukar struktur. Lembaga. Okey, menarik kerana di sana sini timbul istilah keberanian, transformasi, bakat. Ini semua istilah-istilah yang akhirnya akan memberikan warna kepada hasrat di sebalik PPP-MPT itu sendiri. Dan ini episod ketiga Wacana Akademia. Kita akan menyambung ada 2 lagi episod dengan fokus yang tersendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri, Datin Paduka dan Prof kerana kesempatan 1 jam. Tak cukup sebenarnya kan? Nanti dengan teh tarik kita sembang lagi banyak lagi. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kita jumpa untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah.